Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan yang saya hormati dan saya kasihi. Saya Musa Bayu hari ini nak sambung perkongsian ilmiah, perkongsian perjalanan atas tujuan untuk kita sama-sama dapat melalui suatu ukhuwah yang akan menghimpunkan bintang-bintang yang bertaburan di langit, ya, sebagaimana video saya yang sebelum ini. Tuan-tuan dan puan, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, masa kita di dunia ini sebenarnya tak lama, hanya terlalu singkat dalam arti hitungan waktu ataupun masa alam. Maka itu daripada kurniaan daripada Allah yang diberikan kepada kita, yakni masa yang kita miliki pada hari ini, saat ini, bagaimanakah kita dapat memanfaatkan dalam ruang-ruang yang masih tersisa buat masa ini. Jadi hari ini saya juga ingin mengisi masa yang telah dikurniakan oleh Allah dengan perkongsian-perkongsian yang sama-sama dapat kita fikirkan, dapat sama-sama kita renungkan untuk membuka minda kita, membuka pemikiran kita, jiwa kita kepada pencarian dan juga pengukuhan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, hari ini saya akan keluar sedikit daripada topik yang kebiasaan tentang akhir zaman, tentang Imam Mahdi, ya, bermacam-macam kisah akhir zaman. Hari ini saya nak membawa tuan-tuan dan puan kepada satu perkongsian yang khusus, praktikalitinya. Namun masih lagi dalam lingkungan akhir zaman, ya, karena kita di akhir zaman. Jadi hari ini saya ingin membawa tuan-tuan dan puan kepada salah satu elemen ataupun suatu pengukuhan yang perlu wujud kepada diri kita dalam persoalan fardu kifayah. Hablum minallah dan hablum minan nas, ya. Sebagaimana dalam video yang sebelum ini saya bercerita tentang aspek hablum minallah dan hablum minan nas. Dari ini saya ingin menjuruskan kepada persoalan hablum minan nas, fardu kifayah yang harus kita miliki, yang harus kita laksanakan dalam hidup kita, sebagaimana yang dijelaskan dalam video yang sebelum ini, manfaatnya. Jadi tuan-tuan dan puan sudah maklum yang mana saya adalah seorang saintis, ya. Saya saintis yang menjurus kepada persoalan-persoalan yang harus bertepatan dengan apa yang ada dalam Quran. Jadi bila disebut saintis tu terfikirlah, ya, saintis-saintis yang ada di luar sana. Tapi masa Bayu saintis yang berbeda lah sedikit, ya. Karena dalam banyak sesi-sesi conference yang saya hadiri, ya, sama ada saya sebagai penceramahnya ataupun saya dijemput sebagai pemerhati, saya selalu mewakilkan posisi sains Islam itu sebagai satu ketetapan dalam memberikan satu pandangan atau membuka satu ruang bicara kepada yang hadir waktu itu. Jadi kebanyakan yang hadir itu adalah saintis-saintis yang berhaluan kepada keilmuan barat, ya. Jadi hari pembentangannya saya selalu akan menjadi orang yang selalu ataupun saintis yang selalu mempunyai perbedaan dari aspek melihat pelaksanaan dan formula-formula yang dibentangkan dalam majlis tersebutlah. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan kerana dalam usaha saya mencari pemahaman tentang realiti kehidupan, dalam masa yang sama saya harus berbincang di bumi nyata. Dalam arti kata lain, ya, saya berjalan, ya tuan-tuan dan puan,
ke berbagai-bagai negara, bukan berjalan melancong tetapi saya melakukan penelitian, saya melakukan usaha-usaha pengkajian, yang mana dari situ saya melihat perlunya ada satu pembuktian ataupun satu penjelasan yang khusus. Dalam arti kata lain, kita tidak boleh hanya berpegang kepada semangat. Kita semangat, kita nak berjaya. Kita harus ada pelaksanaan bagaimana ia harus berjaya, dan kejayaan itu bagaimana pula nilai yang harus dibentangkan supaya ianya dapat diterima secara umum. Maka hari ini ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya telah pun menyelesaikan suatu pengkajian yang sangat panjang sebenarnya, memakan masa hampir 25 tahun. Jadi diam tak diam lebih daripada 25 tahun dah saya akhirnya sampai ke satu titik yang untuk saya menyatakan dengan jelas, dengan Bismillahirrahmanirrahim, bahawa saya telah pun menyelesaikan perkara tersebut. Jadi apa perkaranya tuan-tuan dan puan-puan? Perkara yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan masih lagi berkait tentang persoalan-persoalan yang kita bicarakan selalu, akhir zaman dan sebagainya, iaitu perkembangan ataupun pembangunan sistem, ekosistem, formula ekonomi yang berteraskan kepada Al-Quran. Jadi bukan nak menyatakan yang lain-lain itu tidak ada. Itu bukan Islam, cara Islam. Palmasa Bayu saja yang caranya begitu. Tidak, ni apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan perempuan berdasar kepada apa yang telah pun saya laksanakan. Jadi buat masa ini Alhamdulillah kita sedang saya sedang menyiapkan buku-buku penulisan yang boleh dirujuk oleh mana-mana juga pihak ekonomis, mana-mana pihak industri atau pihak-pihak mereka yang terlibat di dalam bidang muamalat usahawan untuk melaksanakan ataupun menggunakan pakai formula ini. Jadi formula ini adalah formula ekonomi yang mana ia harus ada practicality-nya. Dalam konsep yang saya ingin tekankan, kita harus sentiasa mempunyai dua faktor, ada teorinya dan ada praktikalnya. Dan dari situ ianya telah dikembangkan dan menggunakan satu teori atau formula yang saya namakan dia X equal to X over T. Artinya X bersama dengan M over T. M itu masa, T itu tenaga. Jadi daripada situ kita telah dapat jawapan bagaimana ingin kita laksanakan satu usaha muamalat atau usaha ekonomi yang mana pasti ia mempunyai satu hubungan yang langsung dengan ketetapan-ketetapan yang telah pun diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yang telah disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana persoalan-persoalan ekonomi itu dapat direalisasikan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah bergerak di banyak pelosok dunia dan saya melihat begitu banyak pembangunan ekonomi, universiti yang menawarkan berbagai-bagai bidang ataupun berbagai jurusan-jurusan perniagaan, perakaunan, ekonomi dan sebagainya, yang mana pada diri saya ianya masih belum lengkap, belum bersesuaian untuk dikatakan sebagai suatu ekonomi yang berbalik kepada persoalan ataupun sebagaimana yang dibawa oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila saya berkata begitu, tuan-tuan dan puan-puan, saya akan berpegang kepada fakta-faktanya. Ada fakta yang harus saya pegang dan harus ada pernyataan-pernyataan berdasarkan kepada prosedurnya, prinsipalnya kena jelas. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan melihat di sekeliling. Kita bercerita tentang ekonomi. Daripada proses dahulu dengan proses barter trade, contohnya jual beli itu tidak wujud dengan bentuk mata wang, tetapi dia wujud dalam konsep pertukaran barang. Itu barter trade. Saya ada kambing,
Saya akan serahkan kambing kepada Tuan Faizal contohnya. Tuan Faizal dia ada beras. Okey, dia serahkan beras kepada saya tanpa ada satu nilai tengah. Faham di sini ya? Tanpa ada satu nilai tengah yang memberikan suatu proses persetujuan atas nilai tengah. Faham ni ya? Tidak wujudnya nilai tengah. Itu pada peringkat awal ekonomi ataupun usaha jual beli perniagaan yang ada pada zaman dululah, zaman-zaman awal dulu. Tidak wujudnya suasana sistem tengah. Ya, jadi sistem tengah ni yang saya nak jelaskan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang wujud pada hari ini. Sistem tengah ini yang akan menentukan hubungan A dengan hubungan B. Jadi hari ini kita cerita sikit pasal ekonomi. Ya. Dah biasa dengan sistem kapitalis ya. Dah biasa dengan sistem-sistem ekonomi demand and supply. Okey. Bergantung kepada opportunity against the value. Jadi hari ini kita nak bercerita macam mana proses-proses ini dapat kita rungkaikan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Rasulullah SAW apabila beliau berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ke Yathrib, perkara yang pertama yang dia bina adalah membangunkan masjid. Maka masjid itu adalah hablum minallah. Ingat yang saya terangkan sebelum ni. Hubungan keilmuan tauhid itu balik kembali kepada Allah. Maka wujudkan paksinya dulu. Ada hablum minallah yang dulu. Maka diwujudkan masjid yang pertama. Selepas itu maka dibangunkan pula oleh Rasulullah SAW pasar, souk, market. Kenapa? Di situlah berlakunya proses ekonomi. Maka lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, kuatkan yang pertama hablum minallah dan harus disertakan dengan hablum minannas. Maka di sinilah pentingnya pendekatan pemegangan ekonomi di dalam pelaksanaan kita di akhir zaman. Tuan-tuan dan puan-puan nak pergi mana-mana hari ini, kita perlukan duit. Tanpa duit, tuan-tuan dan puan tak boleh nak buat apa-apa. Dan duit itu pun dicop oleh pihak yang lain. Ditentukan nilai-nilai atas perkara-perkara yang tertentu. Maka di sini saya kembalikan kepada cerita tadi. A dengan B, Abu dengan Acong ke, Abu dengan Mutu ke, Abu dengan Chandran ke, Abu dengan Yamaha ke, atau sesiapa sekali. Wujudnya dan antara dua pihak yang saling memerlukan di antara satu sama lain atas apa yang dimiliki oleh yang di sebelahnya yang tidak dia miliki, maka akan berlaku pertukaran barangan ataupun pertukaran sesuatu perkara yang mempunyai nilai yang harus diseimbangkan dengan A dan B. Jadi kata okey, nak beras 50 guni. Satu guni tu katalah 20 kilo. Jadi si A akan katakan pada beliau, saya ada kambing seekor, boleh saya nak ambil 50. Maka B kata, seekor tak cukup, saya perlukan 5 ekor. Baru saya boleh bagi 5 guni lah contohnya. Maka satu ekor bersama dengan satu guni. Jadi lihat di sini tuan-tuan dan puan-puan, tidak wujudnya yang tengah. Maka apabila wujud yang tengah itu tadi, dia memberikan nilai. Aku yang tentukan macam mana A, macam mana B berurusan. Maka di sini datangnya sistem kapitalis. Meletakkan satu posisi yang akan menentukan bagaimana A dan B akan saling berinteraksi atas keperluan. Okay. Maka akan atas keperluan untuk wujud di dalam kehidupan di antara A dengan B. Iaitu kita sesama manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, ekonomi tidak melihat bangsa. Ekonomi tidak melihat siapakah mereka, apakah kepercayaan mereka, dan apakah derajat mereka. Ekonomi, dia adalah suatu platform yang mana semua akan terlibat. Tetapi persoalannya di sini, siapa yang menentukan sistem ekonomi itu berjalan. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya dengan rasa syukurnya telah pun berjaya menghasilkan satu sistem ekonomi
yang mudah-mudahan dapat digunakan untuk semua usaha-usaha, tidak kira sesiapa sekalipun, tidak semestinya untuk orang Islam saja, tidak semestinya untuk orang-orang tertentu saja, tapi siapa-siapa boleh gunakan. Maka menjadi satu keseimbangan kepada sistem yang sedia ada, sistem kapitalis. Dibalik kepada kisah itu tadi, maka di tengah inilah yang akan menentukan berapa. Maka hari ini wujudlah satu proses, iaitu memberikan nilai kepada sesuatu untuk sesuatu. Maka inilah yang kita pegang hari ini, yang namanya mata wang ataupun duit. Pernah satu waktu dulu, emas menjadi sebagai penentu. Di antara terawal sekali peradaban di antaranya di China contohnya, yang menggunakan sistem mata wang untuk digunakan mudah. Nak beli apa-apa, dia cuma gunakan benda tu, dia akan dapatkan hasilnya, apa yang dia inginkan. Jadi hari ini cuma perlukan kertas. Dengan adanya kertas yang ada tulisan nombornya, ada tulisan daripada negara mana, mata wang yang berbeza, maka ia telah diterima, disepakatkan oleh satu sistem antarabangsa yang mana tertaluk kepada apa yang telah mereka tetapkan. Maka inilah yang di tengah-tengah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, balik kepada yang pertama yang saya jelaskan awal-awal tadi, setiap sesuatu tu pasti ada faktanya. Apakah faktanya? Tuan-tuan dan puan-puan, lihat dunia hari ini. Adakah ekonomi itu mempunyai ekonomi kesamarataan? Ataupun ekonomi yang ada kita duduk hari ini adalah satu ekonomi yang meletakkan perbezaan yang sangat tinggi di antara satu sama lain, kelompok demi kelompok. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan kena menjawab dengan jujur, dengan realiti, apakah status ekonomi dunia pada hari ini. Okay. Kalau tanya dengan saya, dengan Mas Bayu, maka saya katakan ekonomi dunia hari ini adalah satu sistem tengah yang telah dimanipulasikan oleh mereka-mereka yang dapat berada di posisi tersebut. Dalam arti kata lain, dia yang akan menentukan hubungan di antara A dengan B dalam apa juga aspeknya. Maka contohnya saya di Turki pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Turki dalam 2 tahun kebelakangan ini, lebih-lebih lagi daripada tahun ni. Semenjak saya datang ke sini, baru-baru ni, dan tak lama selepas itu, mata wang Turki telah jatuh menjunam sangat tinggi, sangat jauh. Contohnya dulu kalau kita datang ke Turki, duit Malaysia RM1, duit Turki 90 sen, 90 lira lah, macam 90 sen lah. Duit kita rendah. Kalau kita tukar, kita cuma dapat 90 sen dia saja. Tapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, mana nak datang ke Turki tu, kena faham yang ini. Bila tuan-tuan dan puan-puan bawa RM1, di sini jadi RM3. 3 lira. Kertas yang sama, nombor yang sama, warna yang sama, tapi dia berubah atas ketetapan yang di tengah. Itulah sistem yang sedang mengawal dunia. Jadi, cuba tuan-tuan dan puan-puan terangkan mana datangnya itu semua. Ini sama je sebelum ni. RM1 Malaysia dengan Turki, tiba-tiba RM1 Malaysia, satu, terus dia punya kena 3. Maka di situ dikatakan inflasi, wujudnya inflasi, kenaikan harga. Hari ini di Turki, kos kehidupan memang sangat tinggi ya tuan-tuan dan puan-puan, berbanding dengan beberapa tahun yang lepas. Kenapa? Kerana nilai yang dimiliki oleh Turki dari segi kapasiti yang sama, nilai yang sama telah pun turun kerana faktor penurunan mata wangnya. Maka penguasaan dalam sistem ekonomi hari ini berbalik kepada sistem mata wang. Jadi hari ini dinamakan fiat currency. Jadi saya ni pengaji, tuan-tuan, bukan bercakap, baca buku ke, teori konspirasi ke, tidak. Masa Bayu berjalan, bertemu, berbincang, melihat dan
berusaha dengan beberapa pihak melihat apa yang mereka mampu laksanakan. Jadi daripada situ wujudlah kelompok-kelompok. Pernah saya waktu tu saya di Johor, saya di wilayah Iskandar, saya sedang membangunkan program pembangunan di wilayah Iskandar. Saya didatangi oleh dua kelompok, satu daripada Switzerland, satu daripada Hong Kong. Datang tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata, kami nak bangunkan satu program ekonomi baru dengan menggunakan apa? Menggunakan mata wang yang berbeza daripada fiat currency, tetapi kita gunakan emas. Okay. Kerana emas akan menjadi sebagai satu elemen ataupun menjadi satu penentu ekonomi pada akhir zaman. Ini contoh-contoh yang mereka beritahu kepada saya lah. Jadi saya tidaklah kata saya bersetuju ke, saya tak bersetuju ke, sebab saya katakan daripada awal, saya ni bukan boleh dengar macam tu saja. Saya ni agak keras kepala sikit lah tuan-tuan dan perempuan. Okay. Saya bila bercerita tentang perkara-perkara yang perlu saya fikir, saya cepat-cepat saya akan buka Al-Quran, saya cepat-cepat saya akan rujuk kepada perjalanan Rasulullah sama ada wujud tak perkara tersebut. Ada tak perkara tersebut dalam Quran? Kalau tak berlaku, macam mana mereka ni bina cerita-cerita sedemikian? Jadi, balik kepada persoalan ekonomi ini tadi, tuan-tuan dan perempuan, maka wujudlah satu gabungan dunia dalam menentukan hala tuju ekonomi dunia. Ya. Jadi saya dimaklumkan di Malaysia juga sedang menghadapi masalah. Ya. Harga ayam melambung-lambung katanya. Harga barang-barang semua, keperluan semua dah jadi double up daripada harga yang sebelum ni. Tapi soalannya tuan-tuan dan perempuan, makannya sama juga. Banyak tu juga. Bawa RM50 sekarang dengan RM50 10 tahun yang lepas, 20 tahun yang lepas, tak sama. Lalu kenapa tak sama? Dari yang cerik-cerik pandai ni yang biasa menjawab tapi dia tak nak mengkaji, dia akan jawab macam ni. Itu zaman dulu lah Pal, zaman sekarang lain. Itu orang yang tak nak berfikir, tak nak mengkaji, suka berjawab saja. Apa beza dulu dengan sekarang? Apa yang menyebabkan dia naik? Kerana itu adalah satu proses yang ditentukan oleh pihak yang di tengah. Jadi saya tak mau terlalu banyak mendalam sangat saya mengupas perkara ekonomi yang ada di dunia, kerana saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu saya di Abu Dhabi, tuan-tuan dan perempuan, saya duduk di Abu Dhabi, salah satu pusat di mana di situ boleh katakan majoritinya semua orang-orang Abu Dhabi adalah millionaire. Tak jumpa orang Abu Dhabi yang tak ada millionaire, sebab jumlah penduduk tak ramai, tuan-tuan dan perempuan. Jadi segala keperluannya mereka itu basic needs, ya, kerajaan telah sediakan. Mereka diberikan saham dan macam-macam lagi. Jadi orang kaya di Abu Dhabi adalah yang paling ramai, kerana mereka ada sumber minyak. Jadi waktu saya di Abu Dhabi, tuan-tuan dan perempuan, saya ada kawan, salah seorang sahabat saya lah, seorang syekh. Tuan-tuan tahu tak berapa dia punya income satu hari? 5 juta satu hari, tuan-tuan dan perempuan. Kecil ke sikit ke tu? Jadi bila bercerita tentang orang yang berduit ni, dah macam-macam orang dah saya jumpa ada duit, tuan-tuan dan perempuan. Dah macam-macam keadaan saya dah lihat dah. Beli kereta cash, tak ada main bank-bank, tak ada riba dah kata dia. Tapi duit masih menggunakan sistem yang sama. Jadi di sini, tuan-tuan dan perempuan, cuba lihat di dunia hari ini. Di sebalik yang kaya, berapa ramai yang miskin? Berapa ramai yang tak ada makan? Berapa ramai yang tak ada akses kepada makanan-makanan yang sepatutnya mereka perolehi? Tempat tinggal yang tidak begitu sesuai dengan sepatutnya mereka sebagai manusia. Di Afrika, jalanlah tuan-tuan dan perempuan, tengok, jangan baca surat khabar, baca cerita-cerita ramai-ramai dalam sosial media, Facebook. Pergi tengok sendiri. Saya berjalan sampai ke Afrika, saya pergi ke Palestin, saya pergi ke semua tempat untuk saya fahamkan, supaya saya tidak menyebut sesuatu berdasarkan cerita, tetapi perjalanan. Itu yang katakan dalam video-video saya yang sebelum ni, ilmu itu satu perjalanan. Maka saya lihat dan saya memikirkan, kenapa ya jadi macam ni? Tuan-tuan dan perempuan,
baru-baru ni saya pergi ke Sultan Ahmed. Sultan Ahmed ni di kawasan Fatih, di mana adanya Hagia Sophia, adanya Blue Mosque. Jadi kerana dah berkurung dalam pejabat dalam rumah, membuat pengupasan. Saya sedang menyiapkan ekosistem ekonomi waktu sebelum ni. Jadi alhamdulillah hari ni dah selesai, dah lengkap. Ni saya nak cerita dengan tuan-tuan dan puan. Tapi saya nak beritahu apa yang berlaku untuk dikaitkan dengan kisah ekonomi akhir zaman. Saya berjalan, tuan-tuan dan puan. Kalau kita daripada Blue Mosque, Hagia Sophia, nak pergi semula ke Si Kecil. Si Kecil itu kawasan yang berdekatan dengan Bosporus. Dia nama Emonono lah tempat tu. Saya berjalan dengan student saya, dan jalan dengan kami berempat semua, student saya 4 orang dan saya berjalan. Dalam saya berjalan tu orang ramai lah. Orang ramai sekarang ni, ramai orang luar yang datang bercuti ke Turki, Istanbul. Dan saya nampak ada dua susuk. Tiba-tiba saya nampak di depan tu ada tong sampah. Tong sampah, tuan-tuan dan puan-puan. Ada 2 orang gadis. 2 orang gadis. Ni baru sangat cerita ni berlaku. Seorang tu sedang mengorek, cari-cari apa yang ada di dalam tong sampah tu. Dan seorang lagi, muda lagi, lawa, cantik gadis tu. Gadis ini adalah gadis Arab. Saya yakin beliau adalah rakyat Syria yang merempat di Istanbul. Jadi saya nampak tu, dan saya tengok dia sedang cari-cari roti ke makanan apa yang dibuang di dalam tong sampah tu tadi. Dan yang seorang lagi tinggal sebelah dia tu malu-malu, pandang kiri kanan malu-malu. Subhanallah, tuan-tuan dan perempuan. Bukti apa lagi yang kita perlukan bahawa ekonomi yang ada di dunia pada hari ini bukan ekonomi yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bukan sistem ekonomi yang sepatutnya kita laksanakan. Bukan yang ini sepatutnya dilalui oleh mana-mana manusia. Saya tak sampai hati, tuan-tuan dan perempuan. Saya lihat terus hati ini jadi luluh. Kenapa, tuan-tuan dan perempuan? Dulu saya kecil pun macam tu juga. Saya cari sampah. Siapa yang tahu kisah sejarah hidup saya, di sekolah tu saya cari sampah, tempat-tempat sampah untuk makan. Jadi bila saya pernah lalui kesusahan begitu, sampai umur saya 19 tahun ni, tuan-tuan dan puan, saya masih cari sampah, tempat sampah, cari besi dan sebagainya. Saya lihat dan saya tempuh sendiri. Bila saya lalu dalam keadaan begitu, nak menitis saya mata, tapi nak cakap apa? Dan yang 2 orang tu, yang seorang tu tunduk je. Dan pada saat saya lalu tu, bukan ramai lagi manusia yang lalu, 1 orang pun tak berhenti. Saya beritahu dengan student saya kata, Firdaus, dalam poket ada berapa? Dia kata ada 100 pal. Bagi je. Jadi Firdaus pun pusing, bagi kat dia duit. Dan dia tengok, dan dia macam tercengang-cengang. Lepas tu student saya lagi yang 3 orang pun lalu di belakang, nampak masa tu masing-masing tengah buat roti di tangan tu dengan air, itu terus diserahkan. Maka apa yang saya nak ceritakan bukan paling baik hati ke paling orang yang sungguh prihatin, bukan maksudnya macam tu. Maksudnya tentang ekonomi kan, menunjukkan ketidakadilan sedang berlaku di seluruh muka bumi. Dah yang susah pun tak ada siapa yang peduli. Jadi sini tuan-tuan dan puan-puan, apakah peranan tuan-tuan dan puan-puan dalam soal ini? Ini tugas Imam Mahdi lah, pal. Imam Mahdi akan turun, dia akan ubah semua. Semua akan berubah dalam sekelip mata, satu malam. Siapa yang ajar kita semua cerita-cerita macam ni? Rasulullah sendiri pun menempuh satu perjalanan yang sangat sukar. Dihambat, difitnah, dilempar najis, dipulaukan, diugut, untuk dia meneruskan usaha dakwah untuk mengembalikan realiti kepada kehidupan manusia. Bertahun-tahun. Tiba-tiba akhir zaman kita duduk dengan keadaan yang selesa, dengan segala-galanya cukup. Ni macam mana ni nak buat? Nanti adakan pemimpin akan datang. Kita ramai-ramai pergi jumpa dia, dia akan ubah semua. Tuan-tuan dan puan-puan,
Tidak ada kekuatan senjata yang boleh mengubah dunia. Memusnahkan, ya. Ada senjata yang hebat memusnahkan dunia. Dia hanya memusnahkan saja. Tidak akan menyatu dan mengharmonikan dunia. Oh, ada duit, kita akan dapat bantu ramai orang. Habis, setakat ni, dah berapa banyak duit yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, nak cerita berapa ramai yang ada duit. Dan saya katakan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kawan saya tu pun satu hari 5 juta. Jadi kira-kira lah berapa sebulan pendapatan dia. Itu salah seorang kawan saya. Ramai. Saya ramai kawan. Jadi satu hari, kita makan berapa kali. Jadi dalam soal ni tadi, kenapa berlebih-lebihan? Kenapa terlalu ramai orang yang miskin, yang tak mau makan macam saya lihat tadi tu, berbanding dengan mereka-mereka yang sedikit tetapi menjadi yang bagian yang tengah. Tadi apa peranan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Tunggulah nanti. Akan sampai waktunya akan berubah. Kita kena ubah. Allah tidak akan ubah nasib. Ya, Allah tidak akan ubah apa juga keadaan bagi mana-mana kaum, mana-mana bangsa, kecuali mereka mengubahnya terlebih dahulu. Apanya di sini? Ubah sikap kita di sini. Apa maksudnya? Sini sentiasa merujuk menggunakan sini. Kalau kita tidak ubah apa yang dah menjadi kebiasaan kita pada hari ini, kita sembang aje lah, tuan-tuan dan puan-puan. Saya minta maaf cakap lah. Saya satu yang saya buat adalah untuk pastikan saya tak lakukan apa yang saya melakukan apa yang saya katakan. Saya tidak mau, saya cakap begini, saya tak buat. Contoh yang paling mudah. Saya dah pesan dah kepada kawan-kawan, teman-teman, yang merokok tu berhentilah merokok. Kenapa merokok ni? Pertama, kesihatan tak elok untuk kita. Okay. Yang keduanya, duit tu mengalir kepada pihak yang tak sepatutnya. Ni kita terpekik terlorong, kita Palestin dah dijajah, orang sana buat kerosakan atas muka bumi. Tapi yang menyalurkan sumber ekonomi tu yang merokok juga contohnya. Berapa besar? Cuba tengok, kaji berapa besarkah sumbangan rokok kepada mereka-mereka yang tuan-tuan dan perempuan benci di akhir zaman. Jadi dalam bahasa mudah, orang Melayu cakap tak serupa bikin. Nanti kita meludah ke langit, batang hidung kita yang kena balik semula. Kemudian kita berkata, kita nak bersama dengan Imam Mahdi. Macam mana tu tuan-tuan dan puan-puan? Maka di sini saya ingin mengembalikan realiti tuan-tuan dan puan-puan. Untuk berfikir balik. Maka apakah caranya? Kita kena menguasai semula. Apa yang sepatutnya kita kuasai? Apa dia? Ekonomi. Macam mana nak kuasai ekonomi? Semua universiti-universiti seluruh dunia, pusat-pusat perniagaan atau pusat-pusat pendidikan, pusat-pusat kajian perniagaan, semua berteraskan kepada sistem kapitalis. Macam mana? Maka di situlah datangnya usaha supaya kita dapat membangunkan ekosistem Islam. Jangan kata, kami berjuang untuk peniaga-peniaga Islam. Beli sesama kita, beli sesama orang Islam. Tang benda begitu kita kata sesama Islam, tapi pakaian baju kita beli juga dengan tu daripada branded. Kita beli kereta pakai Mercedes juga lagi. Pakai kereta Jepun. Jadi di situ minta maaf cakap lah. Kadang-kadang kita itulah bila cakap ni, masa bila cakap ramai yang sangat yang macam rasa tak selesa. Tapi itu realitinya. Jadi seolah macam kita ni hipokrit, tuan-tuan dan puan-puan. Cakap tak serupa bikin. Jadi konsep ekonomi pun sama. Kita perlu ubah ekonomi. Bagaimana? Wujudkan rangkaian pasaran-pasaran Muslim. Wujudkan satu perniagaan usahawan-usahawan Muslim. Tetapi sudahnya nak dipasarkan orang tengah juga kan, yang akan mengambil hak tu. Kenapa? Tak boleh ubah.
kerana sistem itu telah pun menjadi sebagai satu ketetapan dalam apa yang mereka laksanakan di dalam proses ekonomi. Maka itu yang saya fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya renungkan, saya cari, saya kaji, saya kata, ya Allah, pasti ada jalan. Jalan untuk kita mengembalikan kekuatan ekonomi tanpa bergantung langsung kepada sistem kapitalis. Namun, dia tidak menghalang mana-mana pihak untuk mengguna pakai formula dan sistem ini. Dan apakah yang akan berlaku apabila sistem ini dilaksanakan? Tuan-tuan dan puan-puan, ini Masa Bayu bercakap atas apa yang Masa Bayu usahakan. Bukan suatu perkara yang akan menjadi hukuman mesti ikut, tidak ya. Saya berulang kali sebut perkataan ini kerana saya tidak mahu nanti tersalah faham. Oh, bila Masa Bayu cakap, oh macam satu benda yang wajib kena buat. Tidak ya. Wajib apabila apa yang jelas daripada Allah kepada Rasulullah dan Rasulullah kepada kita. Ini Masa Bayu bercakap tentang proses sebagai seorang saintis, sebagai seorang manusia yang melihat perlunya perubahan itu datang pada diri sendiri terlebih dahulu. Tetapi perubahan itu harus berserta dengan pelaksanaan yang jelas. Tangible factor, bukan intangible sahaja. Bukan bercerita tentang semangat yang tinggi, cerita tentang ada kekuatan sana, kekuatan sini, tapi minta maaf cakap, seluar dalam pun kita beli dengan mereka. Okay? Jadi kita nak ada kekuatan ekonomi. Bila kita nak ada kekuatan ekonomi, maka perlu ada caranya. Perlu ada kaedahnya. Perlu ada konsepnya. Jadi Masa Bayu nak kongsikan di sini. Jika tuan-tuan dan perempuan bersetuju, maka Masa Bayu akan elaboratekan, terangkan sedikit demi sedikit sebab dia panjang. Yang bukunya bukan dalam 25 buku tentang konsep ni. Dan formulanya telah pun disiapkan. Ekosistemnya pun telah Masa Bayu siapkan. Dan telah pun dilaksanakan. Tinggal nak mendapatkan penyatuan sahaja. Dalam arti kata lain, yang kita inginkan ekonomi yang kita ingin laksanakan, dia berbalik kepada hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan dengan Allah kita tidak akan langsung ada cacat celanya. Dalam arti kata lain, riba dan sebagainya tidak akan wujud, tuan-tuan dan puan-puan. Dan dia mendapat pulangan kembali. Ingat dalam konsep yang saya terangkan sebelum ini, macam mana nak mengkaji Al-Quran, manfaat ya. Maka manfaat itu akan kembali kepada semua. Dan ekonomi ini tadi adalah universal untuk semua pihak. Dan paling menarik, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah hitung kan kiranya, bila tuan-tuan dan puan-puan nak berniaga, bila disebut perniagaan, di dalam sistem yang sedia ada, dia ada balance sheet. Imbang duga, dia ada profit and loss P&L. Ada untung dan rugi. Okay. Kalau expenses more than revenue, maka rugilah jawabnya. If revenue more than expenses, maka difference itulah untungnya. Itu yang basic ekonomi knowledge yang diterapkan di dalam sistem yang kita belajar, dan hari ini adalah sistem kapitalis yang dimaksudkan. Tapi dalam sistem yang sedang dan telah saya siapkan, alhamdulillah, saya hanya bagi satu je dulu. Dia ada 4 perkara lagi, saya bagi satu je contohnya. Sistem ekonomi ini apabila dilaksanakan, mustahil rugi. Kerana tidak ada rugi langsung, tidak ada profit and loss. Dia profit saja, untung sahaja, takkan pernah rugi. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Ekonomi yang akan menguntungkan, bukan merugikan. Menguntungkan kita dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan menguntungkan hubungan kita dengan sesama manusia. Maka ekonomi ini sedang dan akan dikembangkan sepenuhnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada di perniagaan, yang berniaga sama di industri, dalam bidang industri kecil, industri besar, multinational company, apa sekalipun, pembuatan dan sebagainya, sampailah masanya untuk kita shift kepada ekonomi yang berteraskan kepada Al-Quran. InsyaAllah,
Jika ada apa-apa lagi yang tidak jelas, sama-sama kita kupas. Dan Masa Bayu akan bersedia untuk menjelaskan. Dan semoga dengan usaha ini, mudah-mudahan dia membuka jalan pintu kepada kita semua. Dapatlah duduk di saf. Depan tak dapat, di belakang saf. Di mana imamnya adalah Imam Mahdi. InsyaAllah. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu lagi pada topik yang seterusnya.